Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan tajuk cahaya. Okay, pada hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan cermin juga, pantulan cahaya. Okay, baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, kita merujuk kepada soalan. Okay, diagram 4.1 shows a convex mirror is attached to the plane's mirror of a car. Okay, rajah 4.1 menunjukkan satu cermin cembung dilekat pada cermin satah bagi sebuah kereta. Okay, kita tengok kat sini cermin berkereta, lepas tu ada satu lagi tambah dengan cermin satah. Okey. Jadi soalan yang pertama, what is the use of a convex mirror attached onto the plane mirror? Apakah kegunaan cermin cembung? Okey, kita tahu kepada sifat cermin cembung kan. Di mana kalau cermin cembung, ini cermin cembung. Cermin cembung ni cahaya dia akan mencapah lah. Apabila satu sinar kena pada cermin ni akan terpantul sebab sinar ni akan mencapah. Kita kena tahulah perbezaan. Kalau cermin cekung pula, cahaya yang kena pada cermin kemudian dia akan menumpu, akan menumpu. Okey. Okay, cermin cembung ni biasa kita nampak lah kalau kat simpang-simpang akan ada cermin letakkan dengan cermin cembung lah, kawasan-kawasan yang penglihatannya agak terhad. Jadi apakah fungsi cermin cembung di kawasan tersebut? Fungsi cermin cembung di kawasan tersebut adalah untuk meluaskan pandangan pandangan atau wider view wider view untuk melebarkan pandangan. Jadi pandangan tu akan jadi lebih luas lah. Contohnya kalau dekat kedai-kedai yang lama yang tak ada CCTV, dia akan menggunakan cermin cembung ni letak di bahagian atas. Jadi apabila kita lihat pada cermin cembung, kita boleh nampak lah contoh cermin cembung kat sini, pemerhati kat sini kan, pemerhati apa yang nampak? Dia nampak sini luas, dia punya penglihatan tu akan jadi jauh lah, jauh berbanding dengan cermin cekung. Okey, B. Namakan fenomena yang menyebabkan pembentukan image, and name the phenomena that causes the formation of the image. Okey, kita berbalik kepada soalan. Soalan ini berceritakan tentang mirror tentang cermin. So bila cermin, kita tahu bahawa cermin, fenomena yang kita bincang dalam pembelajaran kita, cermin adalah berkaitan dengan pantulan cahaya. So tulis sini, jawapannya adalah pantulan cahaya ataupun reflection of light. Mudah je dalam menjawab soalan. Kalau kita nak tengok pemberat, tengok pemberat markah. Pemberat markah ni membantu kita lah, sama ada jawapan yang kita kena bagi tu panjang ataupun pendek, satu jawapan ataupun lebih jawapan lah. Semuanya bergantung kepada markah yang pemberat markah yang diberikan dalam soalan. Kita pergi kepada soalan C. The image form is upright and diminished. States one other characteristic of the image. Image yang terbentuk adalah tegak, diperkecilkan. Nyatakan satu ciri. Ini penting. Kalau soalan dah nyatakan dah state 1 ataupun nyatakan satu ciri yang lain bagi image tersebut. Kalau soalan tu minta satu, kita just bagi satu sahaja jawapan, jangan bagi lebih lah. Kita bagi satu jawapan yang tepat.
Okey, ini adalah cermin cembung. Cermin cembung. Untuk cermin cembung kita ada satu je sifat, iaitu KTM. Kecil, tegak, maya. Okey, so kat sini dah nyata tegak dah ada. Kemudian diperkecilkan, maka yang belum dinyatakan adalah maya. Atau dalam bahasa Inggeris, visual, upright, diminish. Yang dah dinyatakan adalah upright dan juga diminish. Yang belum dinyatakan dalam situasi soalan adalah visual. Okey. So secara mudah kena ingat je lah, kena ingat dia punya sifat-sifat ataupun ciri-ciri image. Baiklah, kita soalan yang berikutnya. Diagram 4.2 shows an incomplete ray diagram. F is the focal point and C is the center of curvature. Okay, F the focal point, C adalah center of curvature. Complete the diagram shows to how the image is formed. Okey, rajah 4.2 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap. F ialah titik fokus, C adalah pusat kelengkungan. Okey, lengkapkan rajah sinar yang menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey, ini untuk cermin cembung lah. Kalau cermin cembung, titik fokus, kita akan menggunakan titik fokus yang berada dalam cermin lah, dan juga titik kelengkungan yang berada dalam cermin. Maksudnya di belakang lah. Kalau cermin cekung, kita akan gunakan F dengan C yang berada di hadapan. Ini kalau cermin cekung, kita akan reflectkan dia ke belakang lah. Tapi yang ni kita akan berpandu, reflection dia, pantulan cahaya tu akan berpandu kepada C dengan F yang berada di belakang cermin. Okey. So kita lukis, gunakan pembaris lah untuk lukis. Okey, ini garis lurus. Kemudian dia akan garis yang pertama akan dia terpantul. Dia terpantul berpandu kepada F, titik fokus. Dia terpantul berpandu kepada titik fokus. Okey, terpantul mesti keluar lah kan. Okey, sikit lagi. Okey. Sudah kena terpantul. Pantul ke mana? Pantul ke atas. Nak pantul ke atas. Okey, dia nak pantul ke atas, tapi dia berpandu kepada F. So yang ke F ni, ke belakang ni kita boleh buat garis putus-putus. Tak nak buat garis putus-putus pun tak apa. Tapi untuk membezakan antara kawasan real atau kawasan nyata dan juga kawasan maya, kita bezakan dengan garisan putus-putus. Okey, itu yang pertama. Okey, so ada sinar kat sini. Kita buat nak panah lah. Kita nak tahu ke mana sinar tu bergerak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mana sinar tu pergi? Sinar tu dia akan, cahaya tu akan terus bergerak ke C kan. Okey, sinar tu akan terus bergerak ke C. Kita buat garis yang terus ke C. Dari sini terus ke, dia akan terus ke C lah. Agak berkurang sampai kat sini. Pakai cermin, kemudian kita buat garis putus. Okey, dia melalui C. Okey, so dekat mana imej akan terbentuk? Imej akan terbentuk adalah pada persilangan. Imej akan terbentuk pada persilangan.
image akan terbentuk pada persilangan lah. Kita pergi kat sini. Ini tempat image terbentuk. Okay. So image terbentuk. Kita besarkan sikit supaya nampak lah. Nak lukis. Image terbentuk kat sini. Okay. So image tu adalah image yang tegak. Okay. Image tegak. Okay, so kat mana markah dia? Masa ada 3 markah kat sini. Macam mana pemarkah-markah tu diberikan? Okay, markah tu diberikan dekat sini lah. Pertama ni pantulan yang pertama ni yang melalui F, and ni markah WhatsApp pertama. Yang kedua garis, garis yang daripada objek terus ke C, ini markah yang kedua. Dan markah ketiga kita lukis dia punya image, 3 markah. Okey, ni step-step biasalah kalau melibatkan kepada lukisan untuk cermin. Sama ada cermin sata, cermin cekung, cermin cembung ataupun kanta. Apabila melibatkan 3 markah, maksudnya dia akan ada 2 markah untuk sinar dan juga 1 markah untuk kita lukiskan image. Okey. So dalam lukisan ni semua pelajar kena menguasai teknik-teknik melukis. Okey, teknik melukis ni mudah sahaja sebenarnya. Kita belajar untuk melukis ray diagram, dia ada 3 rules dia, 3 rules. Pertama, contohnya objek, kemudian ada cermin, okey, ada F, ada C. Okey, pertama garis ni daripada selari dengan paksi utama, kemudian dia akan terpantul pergi ke F. Ini syarat pertama. Okey, syarat yang kedua, daripada objek melalui F dulu, kemudian dia akan terpantul dan jadi selari dengan paksi utama. Dan yang ketiga, daripada objek melalui C. Ini lurus sahaja. Okey, nak ingat tiga-tiga mudah, boleh. Tapi dalam lukisan kita hanya menggunakan 2. Jadi saya suggestkan pelajar menggunakan yang pertama, dengan juga yang ketiga. Apa yang pertama tu? Ini je lah. Pelajar gunakan. Okey, yang garis yang selari, kemudian dia pantul ke F dan juga terus melalui C. Ini untuk cermin cekung. Untuk cermin cembung pun sama, saya gunakan kaedah yang sama juga, iaitu satu sinar yang selari sampai dekat cermin, dia akan terpantul the base kepada F. Okey, yang kedua, sinar ni daripada objek terus pergi ke C. Itu 2 garis. Sebab kenapa kena ada 2 garis? Sebab kita nak cari kat mana berlakunya persilangan. Tempat persilangan itulah tempat dia akan terhasilnya image. Okey, itu saja untuk soalan kali ini. Jumpa untuk soalan yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.